Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik, kita berjumpa lagi setelah beberapa lama kita tak bertemu lepas kita cuti sekolah, cuti PKP. Ni sambung lagi PKP dan cikgu tak tahulah bila kita boleh jumpa lagi belajar secara bersemuka. Jadi tahun ni cikgu akan ajar kelas awak dalam sains sosial. Jadi tahun ni kelas awak adalah kelas untuk tingkatan 4. Okey, jadi bersama-sama dengan WhatsApp yang cikgu bagikan, ada link dekat bawah tu, link untuk buku teks cara maya. Jadi awak boleh download buku teks tersebut, sebab kita sepanjang PKP ni kita akan buat PDPR, iaitu pembelajaran dari rumah. Kita gunakan fully buku teks sebab kalau cikgu guna buku rujukan, belum tentu awak punya buku rujukan sama dengan cikgu punya. Jadi kita akan belajar terus melalui buku teks. Okey, diharap lepas awak menonton video cikgu ni, awak boleh buka buku teks dan rujuk kembali apa yang kita belajar hari ni. Okey, jadi untuk tajuk yang pertama, okey, menurut buku teks kita akan belajar tentang tajuk manusia. Okey, bagi cikgu terangkan dan kemudian awak boleh tengok balik, rujuk balik buku teks. Okey, hari ni kita belajar tentang manusia, tapi kita belajar separuh dululah tentang organ pembiakan manusia. Kita belajar dulu dia organ pembiakan manusia. Cikgu tak akan terangkan lagi lah apa fungsi-fungsi setiap organ ni. Hari ni kita belajar mengenal dulu. Okey, cikgu tak ada gambar di sini sebab cikgu tak pandai sangat nak melukis. Tapi lepas awak tengok video ni, awak boleh buka buku teks. Dalam buku teks tersebut awak boleh rujuk, dalam buku teks ada gambar beserta dengan organ-organ pembiakan manusia ni. Okey, jadi kita go through dulu tajuk pertama, iaitu manusia. Sistem pembiakan manusia berfungsi untuk melahirkan anak. Tujuannya untuk memastikan kehidupan berterusan dan ciri-ciri warisan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi akan datang. Okey, itu fungsi pembiakan manusia untuk umat manusia berkembang. Okey, awak berkahwin, laki dengan perempuan berkahwin akan dapat anak. Jadi keturunan awak dapat diteruskan. Cikgu bagi contohlah, keturunan Melayu kahwin dengan Melayu, terus akan keluar keturunan Melayu. Kalau macam awak India, kahwin dengan India, dapatlah keturunan India, betul. Cina dengan Cina. Tapi kalau dah kahwin campur, keturunan dah lain dah, itu dah kahwin campur nama dia. Okey, ciri-ciri warisan dapat diturunkan. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau cikgu, contoh cikgu Melayu kahwin dengan isteri cikgu Melayu, jadi warisan Melayu tu dapat diteruskan. Contoh orang Melayu sambut hari raya, adalah warisan-warisan Melayu, baju Melayu, baju kurung, kuih-kuih tradisi orang Melayu. Okey, jadi warisan tu dapat diteruskan turun-temurun. Okey, jadi itu fungsinya pembiakan. Okey, andai kata awak kahwin tapi tak ada anak, jadi terputus warisan awak selepas tu. Okey, kalau berdasarkan buku teks ni, melalui perkahwinan manusia dapat melahirkan anak untuk meneruskan keturunan mereka. Okey, betul lah macam yang dia cakap tadi. Jadi sebelum nak dapatkan anak ataupun warisan seterusnya, awak perlulah berkahwin, kan? Okey, cikgu rasa setiap agama kat dunia ni mesti perlu berkahwin untuk mendapatkan anak. Tapi tak tahulah kalau negara barat tak perlu berkahwin, kan? Tapi kalau macam Malaysia, Melayu perlu berkahwin, Cina perlu mendaftarkan perkahwinan, India pun sama, kan? Okey, jadi dengan cara berkahwin, awak akan dapat meneruskan legasi awak ataupun keturunan awak. Okey, muka surat cikgu maaf, cikgu lupa nak beritahu, kena buka muka surat 12. Okey,
Tadi tu bahagian muka surat 12 dan ni kita pergi ke bahagian muka surat 13. Okey, dekat dalam muka surat 13 tu ada layari laman web. Okey, imbas saya. Okey, jadi kalau ada buku teks nanti awak boleh imbas kod bar yang ada dekat situ gunakan handphone lain. Contohnya kalau awak buka laptop, awak buka nanti ada satu kod bar dekat bawah tu. Then awak ambil handphone, awak scan ataupun awak boleh layari laman web http://ras-mega.com/qr-link.nota/perkahwinan-masyarakat-malaysia. Okey. Awak kena type satu-satu tu baru keluar. Okey. Bagi yang tak dapat nak buka, okey, cikgu tunjuklah. Cikgu nak tunjuk tak boleh sebab dalam laptop nanti awak buka sendiri, awak boleh baca. Tapi cikgu buat penerangan sikitlah tentang adat perkahwinan. Sekejap ya. Sekejap, cikgu punya laptop ni stuck sekejap. Sekejap lah. Okey. Bila awak buka link tersebut akan ada keluar satu slide share tau. Okey, dia menunjukkan adat-adat perkahwinan masyarakat dekat Malaysia ni. Okey, apa yang cikgu terangkan ni samalah dalam slide yang awak akan dapat. Okey. Okey, adat perkahwinan Melayu. Okey, ini kita ringkasan je lah, sebenarnya tak ada pun berkaitan dengan tajuk kita, tapi kita buat ringkasan sikit lah. Okey, adat perkahwinan orang Melayu, merisik, bertunang, merisik, lepas tu meminang, lepas meminang baru bertunang, lepas bertunang baru berkahwin. Okey, kat sini awak dapat baca lah. Pengantin dibawa untuk bersanding, adat menepung tawa, diberi bunga telur, majlis makan berdamai. Okey, lepas tu majlis bertandang, dibawa ke rumah saudara. Okey, tujuan dia itu semua untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Okey, itu masyarakat Melayu. Kalau Cina pula, okey, ada dua jenis perkahwinan eksplisit, iaitu perkahwinan yang diatur oleh ibu bapa, atau implisit, perkahwinan di mana kedua-dua pihak diberi kebebasan untuk memilih pasangan. Maksudnya implisit ni awak suka sama suka lah. Okey, eksplisit ni mak dengan ayah awak aturkan. Okey, lepas tu ada juga merisik, lepas tu meminang, lepas tu bertunang, and then kahwin. Lebih kurang jugalah macam orang Melayu punya perkahwinan. Lepas tu masyarakat, adat perkahwinan masyarakat India pula merisik, lepas tu kunjungan ke rumah pengantin, ikat janji. Ni cayam. Ya kot, cikgu pun tak berhenti nak sebut. Lepas tu pertunangan, parisam. Okey. Ada dua jenis parisam. Parisam biasa memberi hadiah lebih daripada awal perkahwinan, atau kedua, udan parisam, pemberian hadiah yang diberikan pada sebelah pagi sebelum perkahwinan. Itu adat lah. Awak boleh baca sendiri nanti. Okey, ada untuk sebelum perkahwinan, suatu perkahwinan, tirumanam. Okey, itu untuk orang India. Okey, persamaan dan perbezaan adat perkahwinan masyarakat di Malaysia. Persamaan dia sama-sama melarang perkahwinan tanpa pengetahuan. Macam cikgu cakap tadi lah, untuk dapatkan zuriat atau warisan awak kena berkahwin. Okey, dilarang sama sekali membuat hubungan tanpa perkahwinan. Okey, hantaran menjadi perbincangan semasa meminang. Dalam adat merisik, masyarakat Malaysia ingin mengetahui latar belakang keluarga gadis. Ketika perkahwinan, pasangan pengantin akan pulang ke rumah saudara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Itu ada lah. Okey, awak boleh baca sendirilah nanti dekat dalam slide tu. Okey, awak masuk sendiri. Okey, itu sebagai selingan sajalah. Okey, kita pergi balik. Kita buka muka surat 14. Okey, sistem pembiakan manusia. Okey, sel pembiakan manusia. Pembiakan bermaksud
proses membiak untuk menghasilkan anak bagi memastikan sesuatu spesies tidak pupus. Kaedah pembiakan manusia ialah pembiakan seks. Proses ini melibatkan percantuman dua sel pembiakan yang setiap satunya berasal dari satu induk jantan dan satu induk betina. Okey, dalam sains ada dua jenis pembiakan, iaitu pembiakan seks dengan pembiakan aseks. Okey, pembiakan seks ni memerlukan percantuman dua sel daripada jantan dan betina, ataupun kalau manusia lelaki dan perempuan. Untuk aseks pula tiada hubungan ataupun tiada percantuman antara jantan betina. Itu kita masuk tajuk lain lah. Biasanya aseks ni dalam tumbuhan dan haiwan. Untuk manusia, pembiakan yang ada hanyalah pembiakan seks, okey, antara lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki takkan jadi, perempuan dengan perempuan pun takkan jadi. Dia mesti lelaki dan perempuan, sebab setiap jantina membawa genetik dan orang panggil sel yang berbeza. Okey, kita tengok sel pembiakan perempuan. Nanti awak buka buku teks dan awak tengoklah. Okey, sel pembiakan perempuan dia biasa bulat saja. Okey, kita panggil ovum. Okey, panggil ovum. Ada lapisan jelly, sitoplasma dan nukleus. Benda ni sangat halus. Okey, awak tak boleh tengok dengan mata kasar, perlukan mikroskop untuk tengok. Tapi walaupun dia halus, tapi sebenarnya telur sel pembiakan perempuan ni adalah yang paling besar dalam badan manusia. Okey, dia paling besar tapi kita still tak boleh nampak. Perlu juga kita tengok melalui mikroskop. Okey, dia bulat saja. Itu sel pembiakan lelaki. Okey, sel pembiakan lelaki ni dia terdiri daripada tiga bahagian. Kepala, bahagian tengah dengan ekor lah. Dia macam berudu sikit. Okey, dia ada kepala, macam berudu kan, ada kepala, ada tengah, ada ekor. Okey, sama juga sel sperma. Sperma ni sel bagi lelaki lah, sel pembiakan bagi lelaki. Okey, dia berenang macam berudu. Okey, dia ada ekor, dia akan berenang pergi ke ovum, okey, untuk menjalankan persenyawaan. Awak boleh tengoklah dalam tu, dalam buku teks, bentuk ovum dan bentuk sperma. Okey, dalam ni juga ada imbas saya, ada link video pembiakan manusia. Okey, kat sini awak boleh buka link tersebut ataupun awak imbas. Dekat situ nanti dia akan bawa awak pergi ke satu video YouTube. Dia menerangkan cara-cara macam mana pembiakan bagi manusia. Kat situ adalah nanti video menerangkan macam mana sel bergabung, lepas tu dia berkembang menjadi bayi. Okey, awak boleh buka link tersebut, awak tengok dalam tu. Okey, seterusnya kita masuk kat tajuk yang kita akan tengok hari ini, iaitu organ pembiakan manusia. Okey, organ pembiakan manusia terbagi pada dua, lelaki dan perempuan. Okey, macam cikgu cakap tadi, untuk pembiakan mesti ada lelaki dan mesti ada perempuan. Okey, setiap sel pembiakan organ pembiakan lelaki dan perempuan tak sama. Okey, kalau awak tengok dekat buku teks pun nanti ada gambar macam mana bentuk organ pembiakan lelaki dan organ pembiakan perempuan. Okey, lainlah, awak pun tahu kan lelaki dengan perempuan tak sama kan. Okey, kita tengok yang pertama, ductus sperma. Okey, cikgu takkan bagi tahu lagi apa fungsi-fungsi dia. Hari ni cikgu cuma nak terangkan dia punya organ-organ saja. Okey, lelaki ada ductus sperma, vesicle semen, uretra, zakar, kelenjar prostat, testis dan skrotum. Okey, itu untuk lelaki. Untuk perempuan, tube fallopian, ovari, uterus, cervix dan faraj. Okey, ini organ pembiakan bagi perempuan. Okey, kita buka muka seterusnya. Okey, akan ada latihan, cikgu ada
cropkan latihan daripada buku teks ni, awak boleh print out ataupun awak tulis saja dekat dalam aplikasi apa-apa, terus dalam komputer ataupun telefon awak dan hantar, dah siap hantar kepada cikgu. Okey, kalau yang print out, awak boleh ambil gambar dan hantar pada cikgu. Kalau awak tulis dalam edit dekat dalam phone pun, awak send terus pada cikgu. Okey, nombor telefon cikgu ada sekali dalam tu. Okey, awak selesaikan latihan tersebut berdasarkan buku teks ni. Awak tengok balik kedudukan organ pembiakan manusia ni, lelaki dan perempuan, ada dua. Okey, latihan yang pertama tu ada gambar kan, dan isi tempat kosong. Okey, ini awak rujuklah balik buku teks tu, awak isi ikut organ yang betul. Okey, latihan yang kedua, padatkan struktur organ pembiakan berikut dan induknya. Okey, dia campur semua sekali. Lepas tu awak kena gariskan, awak kelaskan sama ada itu adalah organ pembiakan lelaki ataupun perempuan. Okey, soalan ketiga, berdasarkan latihan di atas, jawab soalan di bawah. Namakan organ pembiakan di bahagian luar. Okey, kat sini cikgu tak terangkan lagi. Organ pembiakan luar bagi orang lelaki, apa dia? Yang awak tahu. Kalau lelaki tahulah organ pembiakan lelaki yang duduk dekat luar apa benda. Okey, ada dua, zakar dan skrotum. Yang lain semua adalah di dalam badan awak, tak nampak. Okey, yang zakar ni awak tahulah kan, yang awak punya bebet tu. Okey, skrotum ni kerandut telur, kerandut testis, orang panggil telur-telur tu kan. Itu organ yang belah luar. Okey, yang dalaman adalah ductus sperma, vesicle semen, urethra, kelenjar prostat dan testis. Yang ni awak tak nampak dengan mata kasar, awak kena belah baru awak nampak. Okey, bagi perempuan pula, organ pembiakan perempuan di bahagian luar iaitu satu saja, faraj. Okey, faraj ni berada di luar. Okey, awak boleh tengok gambar dekat dalam buku teks, awak tahulah faraj kat mana. Dia dekat luar, awak boleh nampak. Okey, yang lain cervix, uterus, ovari dan tube fallopian semua di dalam badan manusia, tak boleh nampak kecuali awak belah dan lihat. Okey, lepas tu yang B, namakan organ pembiakan dalaman lelaki dan perempuan. Okey, di sebaliknya lah tadi. Kalau perempuan organ luaran adalah faraj, yang lain adalah dalaman. Okey, yang lelaki skrotum dengan zakar, organ luaran, yang lain adalah organ dalaman. Okey, itu cikgu dah bagi terangkan dah untuk latihan tersebut. Jadi cikgu nak awak lengkapkan dua latihan tu, dua saja dalam waktu masa seminggu ni. Okey, dan kemudian hantar pada cikgu selewat-lewatnya hari Jumaat lah. Okey, cikgu bagi masa hari Jumaat hantar balik pada cikgu. Okey. Okey, untuk pelajaran yang seterusnya pada Isnin minggu depan kita akan masuk fungsi-fungsi pula. Okey, kita akan tengok setiap fungsi ni, apa fungsi-fungsi dia. Okey. Okey, dengan itu cikgu ucapkan terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.